Saya sebut secara ringkas riwayat ini yang berada di dalam Sahih Muslim, di mana Thumamah bin Uthal ini dia ditangkap oleh Nabi SAW kerana khianat. Dia ni daripada ketua bagi suku Bani Hanifah, daripada Yamamah. Khianat, dia tipu Nabi SAW dalam perjanjian dia, dan Nabi SAW tangkap dia. Bila Nabi tangkap dia, Nabi tambat dia di tiang masjid. Bawa dia, tambat dia di tiang masjid. Hadis ni juga, riwayat ni juga menunjukkan bahawasanya boleh dibawa orang kafir masuk ke dalam masjid. Nabi masuk, bawa dia ke dalam masjid. Kerana Nabi ni banyak approach dakwah dia. Dia tahu kadang-kadang ada kepala-kepala samsing ni yang dia kena tengok sesuatu. Kerana manusia ni ada banyak. Ada manusia memang dia nekat, dia anti Islam. Macam mana pun dia anti. Ada manusia kerana kejahilan dia, ataupun kerana keadaan tertentu dia yang mempengaruhi dia. Nabi buat semua approach ni. Ada orang yang memang anti Islam. Kita tengok apa pun orang terang, dia kira fikir dia anti agama. Kadang-kadang kita tengok pelik. Nabi SAW kan membezakan antara orang-orang ni kadang-kadang yang betul memusuhi, menutup ruang, dan ada orang yang mungkin dia ada kesilapan atau salah ataupun sikap tertentu. Thumamah bin Uthal, orang macam dia ni khianat, kalau hukum pun patut. Tapi Nabi SAW bawa dia dan masukkan dia dalam masjid, ikat dia di tiang masjid. Riwayat ini juga menyebabkan para ulama menyatakan bahawasanya di kalangan para ulama dalam mazhab Hanafi dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam ketika mensyarahkan Sahih Muslim menyatakan bahawasanya orang kafir boleh bawa ke dalam masjid. Boleh bawa masuk ke dalam masjid. Sebahagian mereka dengan syarat lah, dengan di bawah pengawalan orang Islam, dia boleh bawa masuk ke masjid. Kadang-kadang banyak pandangan-pandangan yang ganjil, orang kafir tak boleh masuk ke masjid, mencemarkan. Takut benar kalau orang kafir masuk ke dalam masjid. Apa yang kita nak takut? Kalau sekiranya dia masuk, dia dengar pengajaran kita. Orang Islam pergi gereja, kita susah hati. Orang kafir masuk masjid pun kita susah hati. Yang tu yang kita tak faham. Patut dia masuk masjid, baguslah. Dia nak dengar lah. Biar dia masuk, biar dia dengar. Kemudian tidak ada paksaan kepada dia. Thumamah, Nabi tambat dia ke dalam masjid. Bila tambat dia, dia tengoklah orang duk semayang. Bila Nabi SAW datang, tengok dia di tiang masjid, Nabi SAW kata, "Ma indaka ya Thumamah?" Ada apa? Macam mana? Apa yang ada bersama kau, wahai Thumamah? Sekarang macam mana Thumamah? Nabi kata kepada Thumamah. Thumamah, dia kata kepada Nabi, "Indi khair ya Muhammad." Aku di bersama aku kebaikan, wahai Muhammad. Aku bagus. Ni jenis kadang-kadang kepala masam ni dia belagak kan. Aku okey ya. In taqtulni taqtul dha damin wa in tun'im ala syakir. Jika kau bunuh aku, kau bunuh satu orang yang mempunyai darah, yang ni berhak lah kalau kau nak bunuh pun. In tun'im ala syakir. Tapi jika kau bagi kurnia, yang ni kau maafkan aku, kau memaafkan satu orang yang tahu berterima kasih. Ketang tu. Dia tak kata kan. Tapi biasalah orang hero ni dia tak menyerah kan. Bunuh pun tak apa. Tapi kalau lepas pun kau tahu aku tahu berterima kasih. Ini haibah lah. Pemimpin mesti macam tu lah. Kalau awal-awal duk kecut, orang tak boleh jadi pemimpin. Dia kena steady. Hak duk takut ketak daripada awal tu tak boleh lantik dia pemimpin. Sebab tu pemimpin dia hebat. Dia lawan pun bergaya, kalah pun bergaya.
Dalam duduk kalah pun duduk kata tak kalah lagi tu. Tu yang tak tahan tu. Kemudian dia kata, wa in kunta turidul mala fas'il minhu ma syi'ta. Fasal minhu ma syi'ta. Wa in kunta turidul mala fasal minhu ma syi'ta. Kalau kau nak duit, nak harta, minta banyak mana yang kau nak. Yani aku ada kabilah aku, ada pengikut aku, ada harta aku boleh tebus diriku. Faturika hatta kana al-ghad. Nabi SAW biarlah. Biar pergi ke dia. Tambak di situ sampai besok. Bila mari besok, Nabi datang lagi kepada dia. Dia pun Nabi layan dia ni. Dia jenis orang besar ni. Nabi kata pada dia, "Ma 'indaka ya Sumamah?" Ada apa Sumamah? Macam mana? Macam tu lah lebih kurang. Dia kata, "Ma qultu lak in tun'im 'ala syakir." Dia kata, macam mana aku katalah, kalau kau bagi kurnia pada orang yang tahu berterima kasih. Fatarakahu hatta kana ba'd al-ghad. Nabi biar dia. Tengok Nabi biar dia sampai, tapi dia ditambat. Ni sebelum saya nak terus ni, Islam ni dia balance. Orang selalu anggap Islam ni, kita orang Islam ni berala. Ni baguslah kita sekarang rahmatan lil alamin. Memang kita lama dah seru rahmatan lil alamin. Cuma kita nak kena fahamkan sebahagian orang. Dia rahmat ni bukan maksud rahmat ni dia rahmat lah. Tapi bukan maksud dia rela dibuli, bukan. Agama tak rela diri dia dibuli. Tapi agama itu sifatnya rahmat. Tanda rahmat, orang yang hebat ketika dia berkuasa, dia memberikan kemaafan. Itu hebatnya. Tapi kalau kita setiap kali, kalau satu orang kita tengok dia tu pemaaf, dan kemudian dia menyantuni, akhirnya orang terima dia balik, sokong dia balik, itu tanda hebatlah. Tapi kalau dia duduk serah tiap-tiap hari orang buli, tiap-tiap hari dia ni budak baik, di sekolah orang kerja buli je. Dia tak, yalah baiklah pada satu sudut, tapi bukan baik, orang lemah. Nabi SAW baik orangnya, tapi Nabi tak pernah dibiarkan dia dibuli. Agama dibuli. Buktinya dia tangkap semua muhtam balik di tiap masjid. Kemudian dia mari tanya Ustaz Muhammad jawab macam tu, Nabi tinggal dia. Kemudian besoknya lagi Nabi mari lagi. Ma indaka ya Sumamah? Apa di sisi kamu ya Sumamah? Dia kata, ma qultu lak. Macam mana aku kata sebelum ni? Lihat dia. Kalau dia kata, wahai Rasulullah, minta maaf lah, yang mana pernah saya kata, wahai Muhammad, minta maaf lah, aku janji lah tak membuat. Dia tak kata. Hak salah dia tu. Cuma dia kata, wa in tun'im ala syakir. Jika kau bagi kurnia pada orang yang tahu untuk berterima kasih. Nabi SAW kata kat sahabat, atliqu Sumamah. Nabi kata, bebaskan dia. Buka tali, takkan dia nak tunggu situ. Tapi dia duduk banyak hari di masjid, 3-4 hari. Dia apa hanya angkat dia aku lah masa dia nak bayang lah kot. Hak lain dia duduk tengok orang duduk sembahyang, dia duduk kena tambat di tiang. Bila buka dia, fantalaqa ila nakhlin qariban minal masjid. Bila buka dia pun pergi ke satu matayang. Ila najlin qariban minal masjid. Dia pergi kepada satu matayang yang dekat dengan masjid. Pergi ke situ, barangkali dia faghtasal, dia pun mandi. Dalam riwayat Bukhari, dia mandi. Dia mandi ni mungkin sebahagian kata Nabi suruh dia mandi. Sebahagian dahulu dah lewatkan riwayat. Kemudian thumma dakhala al-masjid. Kemudian dia masuk masjid. Kemudian dia kata asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tak pasal dia. Kok dia lepas buka tu digeram kat Nabi, balik pecut kuda. Tak. Ini sikap sama orang yang berwibawa. Pasal dia kata Nabi, wa in tun'im ala syakir. Kalau kau maafkan, kau bagi kurnia pada orang yang tahu terima kasih. Tapi dia tak habaq kata wa in tun'im aslam. Jika kau bagi kurnia, aku masuk Islam. Dia tak kata. Dia kata kalau kau bagi kurnia pada orang yang tahu berterima kasih. Lepas Nabi buka dia pergi, dia mandi. Dia kata, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Fa asbaha al-an faqad asbaha wajhuka ahabbu wujuhu ilayya. Ya Muhammad, ma kana 'alal ard wajhun abghadu ilayya min wajhik. Wahai Muhammad, tidak ada di atas muka bumi ini satu muka yang lebih aku meluat dulu lebih pada muka engkau. Oh, 20 betul tu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya. Sekarang ni telah jadilah wajahmu sekasih-kasih wajah kepadaku. Nabi tak kata apa. Nabi duk tanya tiap hari apa abang. Macam mana? Lepas tu Nabi tinggal. Tapi dia orang kali dia tengok Islam, dia tengok masjid, dia tengok orang salat. Dia kata, wallahi ma kana 'alal arwajhun abghadu ilayya min wajhi. Demi Allah, tak ada wajah, tak ada muka atas muka bumi ini yang lebih aku benci lebih pada mukamu. Faqad asbaha wajhuka ahabbul wujuhi ilayya. Telah menjadilah wajahmu sekasih-kasih wajah padaku. Wallahi ma kana min din abghadu ilayya min dinik. Demi Allah, dahulunya tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agama engkau. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya. Maka jadilah sekarang agamamu lah yang paling agama aku sayang. Wallahi makana min baladin abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada satu tempat negeri yang lebih aku benci daripada negerimu. Fa asbaha baladuka ahabbul biladi ilayya. Maka jadilah negerimu sekasih-kasih negeri kepadaku. Ini hasil kerana tengok apa yang berlaku dalam masjid 3-4 hari. Sedangkan dia musuh utama, antara musuh utama kepada agama. Sebab tu agama ni dia perlu kepada orang tengok dia. Kena ada example. Kerana ada contoh. Kita ada banyak pengajaran. Orang boleh dengar kuliah saya ni, alhamdulillah non muslim pun saya jumpa ramai non muslim. Saya selalu tengok Datuk punya ceramah. Kan? Dia tengok kuliah maghrib, cuma dia tak main maghrib dia kata. Kuliah banyak, tapi kita contoh tak ada. Orang Islam tak konsisten bagaimana nak menguruskan diri mereka. Dalam nak tentukan boleh masuk masjid ke tak boleh masuk masjid pun peninglah. Boleh masuk tak boleh masuk masjid ni. Tapi alhamdulillah di Perlis ni kita benarkan mereka masuk masjid untuk mereka lihat. Kadang-kadang orang kena lihat, kena duduk di dalam environment tu, kena duduk dalam persekitaran tu. Kalau dia tak duduk, dia tak boleh tahu. Minggu mana tahu kisah kuliah sini, ada satu orang daripada satu negeri, dia datang jumpa saya lepas kuliah. Dia sebab, dia kata seminggu dia mari duduk urusan di negeri Perlis ni, dia rasa macam susah nak balik ke negeri dia. Dia dapat tengok macam mana orang sembahyang jenazah, macam mana orang salat. Dia rasa macam suasana macam mana dia pergi Mekah. Dia kata tengok cara dia rasa, dia kata lah, dia kata
tak bising, teruskan jenazah. Saya rasa macam rasa berat hati nak balik. Dulu saya tak tahu bahawasanya Perlis ni lain. Macam sampai teratur dia tak tahu. Berapa banyak dunia mengutuk dia tak tahu. Tapi alhamdulillah, ini adalah dakwah. Kadang-kadang Tuhan ini rahmat dia. Rahmat dia. Dia jadikan kerana suatu perkataan, kadang-kadang orang tu bermusuh kerana kempen orang lain. Sebab tu kita jangan tuduh orang berlebih-lebih. Nanti apabila orang tengok realitinya lain, orang akan bermusuh dengan kita. Saya pernah sebut tuan-tuan, saya tak tahulah beratus ke nak kata ribu tak apa. Terima email sejak berapa lama. Ramai orang yang kata minta maaf lah, saya dulu duk kutuk sebab terpengaruh dengan ustaz tu, ustaz ni kata. Tapi bila dengar sendiri kuliah, saya mungkin orang lain juga dia dengar, dia tahu bahawa saya tak seperti yang diberitahu. Habaq tu lebih sangat. Depa ni imam-imam Syafi'i ni depa maki. Dia kata kok zaman dulu mungkinlah orang dengar, orang tak nak jumpa. Zaman sekarang orang dengar YouTube, orang tengok, orang kata tak. Bahkan kita bagi penghormatan yang lebih daripada apa yang mereka sebut. Mereka ni tak hormat imam-imam mazhab. Dia kata mazhab ni tak boleh pakai. Bila orang main dengar, kita ajak semua mazhab dengan menyebut kemuliaan imam-imam itu. Cumanya kita tak fanatik. Hari ni duta Qatar. Duta Qatar hari. Saya kata Qatar ni, dia negeri dia, penduduk dia 300,000 negara dia. Dia Perlis berapa? Hampir 300,000 lah. Campur dengan tuan-tuan dekat-dekat kan. Dia negeri dia pun tak tentukan spesifik mazhab. Dia terima keluasan. Dia moderate, progresif. Ada orang kata dia liberal, ada orang kata dia Wahabi. Macam tu lah lebih kurang dia kena. Cuma Qatar tu masjid utama negeri dia, masjid negara dia, nama Masjid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Masjid negara dia. Kita boleh tak bubuh nama tu. Yang peliknya, negara hak Muhammad bin Abdul Wahab tu, iaitu negara Saudi tu, berkelahi dengan dia. Sebab tu politik ni satu hal. Kita konsisten. Tokoh ke siapa ke, kita terima berpada-pada, kita juga mengkritik berpada-pada dengan kadar-kadarnya. Jika tuan-tuan pernah ingat, dahulu ada satu kumpulan yang mengaku sunnah. Mereka kata tak boleh kritik kerajaan, terkeluar daripada ahli sunnah wal jemaah. Wajib taat. Lah ni geng tu pun 2 kali 5 lah. Sebab itulah apabila ajaran yang tidak konsisten, yang tidak ada trust, mereka akhirnya mengikut keadaan diri mereka.